Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah petang kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Xiao Jianggo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Majlis menghadap berlangsung di Ceradi Ratna Autika, Istana Nurul Iman. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE bersama Brunei LNG Sdn Bhd Brunei LNG menjalin kerjasama bagi pembangunan kompetensi kemahiran teknikal dan juga penggunaan kemudahan IBTE melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Majlis penandatanganan tersebut berlangsung di salah sebuah hotel di Jerudong. Penandatanganan MOU disaksikan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Melalui penandatanganan tersebut, kedua belah pihak akan bekerjasama bagi penggunaan kemudahan latihan IBTE di bengkel Mechanical Campus Sultan Bolkiah. Ia juga bertujuan bagi kedua-dua pihak untuk saling membantu dalam memberikan latihan pembangunan kemahiran kepada para pelatih IBTE dan Brunei LNG. MOU ini dijangka memberi manfaat kepada lebih daripada 700 pelajar dan juruteknik menjelang tahun 2035, membentuk tenaga kerja mahir untuk industri tenaga Brunei. 23 Februari 2024 akan menjadi mercu tanda negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Jawatan kuasa tertinggi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 maklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan bagi acara kemuncak upacara perhimpunan sambutan Hari Kebangsaan ke-40 untuk diadakan pada hari Sabtu 24 Februari 2024 sebelah pagi bertempat di Stadium Negara Hassanah Bolkiah, Berakas. Sehubungan itu, jawatan kuasa tertinggi sambutan berkenaan telah membuat pemilihan logo khas dan tema bagi sambutan kali ini bersatu mencapai cita negara. Orang ramai berhasrat untuk menggunakan logo berkenaan adalah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada urustia jawatan kuasa kerja sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Permohonan bagi mendapatkan logo sambutan yang mempunyai resolusi tinggi boleh dibuat melalui email urustia.hk@kkbs.gov.pn. Sebagai pusat pengkajian dan penyimpanan bahan sejarah yang mempunyai pelbagai bahan sumber bertulisan Jawi Lama, Pusat Sejarah Brunei mengadakan bengkel membaca tulisan Jawi Lama dalam manuskrip. Bengkel diadakan di Pusat Sejarah Brunei di Ibu Negara. 21 orang terdiri daripada para pegawai dan kaki tangan Pusat Sejarah Brunei dan jabatan-jabatan di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menyertai bengkel selama 2 hari. Di samping memartabatkan tulisan Jawi dan seni khat di negara Brunei Darussalam, bengkel juga memperkenalkan kepentingan manuskrip Jawi Lama dalam sejarah. Berkenaan dengan bagaimana proses penulisan kitab turas yang ada dalam manuskrip, lalu kemudian yang kedua bagaimana pemanfaatan manuskrip. Sebab selama ini yang kita kenal adalah manuskrip hanya ada sebagai pameran sahaja. Harapan yang paling utama bagaimana kita sebagai pencinta manuskrip Jawi Lama ini semua masyarakat juga terlibat bersama untuk mencintai itu. Para peserta yang mengikuti bengkel skoliosis dan program pembedahan langsung dapat meningkatkan pemahaman mengenai kelengkapan dan kemahiran di sebalik pembedahan bagi rawatan penyakit tersebut. Kemarin diadakan bengkel pembedahan langsung di Pantai Jerudong Specialist Center PJSC. Prosedur pembetulan skoliosis melibatkan pelarasan kepada tulang belakang menggunakan alat khas.
Menurut pakar bersekutu di Jabatan Pembedahan Neuro Brunei Neuroscience Pusat Rehabilitasi dan Strok PJSC, prosedur pembedahan pada lazimnya memakan masa 3 atau 4 jam. Bergantung kepada keadaan pesakit, rawatan juga boleh berlarutan selama beberapa hari. The rods and the screws are put in place to provide a foundation for once we correct the spine for the bone to heal. Usually we leave it, and these screws and rods are actually made of quite inert materials like titanium, cobalt, and usually that doesn't cause any problems. After surgery, they have quite intensive rehabilitation, physiotherapy to get them back to their function. Program ini merupakan peluang bagi para doktor meneroka teknik yang inovatif di samping menghalusi pendekatan dalam memberikan rawatan terbaik kepada para pesakit. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengongsikan maklumat peribadi dan kewangan dengan pihak yang tidak dikenali melalui dalam talian dan memastikan kesahihannya terlebih dahulu sebelum menekan pautan yang diterima melalui SMS, aplikasi-aplikasi telefon pintar dan media sosial. Jabatan Perkhidmatan Pos JPP Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengingatkan perkara tersebut selepas menerima aduan daripada pelanggan pada 22 Januari 2024 berhubung dengan teks percubaan penghantaran sila sahkan butiran auda yang diterima melalui pesanan ringkas. Orang ramai juga diingatkan untuk menggunakan laman sesawang rasmi kerajaan iaitu gov.pn bagi urusan yang melibatkan perkongsian maklumat peribadi. Sebarang aduan mengenai kegiatan penipuan dalam talian, hubungi Bruset di talian 245-8001 atau email ke reporting@bruset.org.pn. Kerja-kerja menaik taraf sistem telekomunikasi yang baharu akan dilaksanakan ke atas talian telefon utama Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha iaitu 224-2424. Pelaksanaannya akan bermula 1 Februari pukul 10 malam dan dijangka selesai pada 5 Februari 2024. Kerja penaik tarafan ini adalah sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan komunikasi dan efisiensi operasi hospital dengan menggantikan dari sistem lama ke teknologi terkini yang lebih sesuai mengikut keperluan semasa. Orang ramai dinasihati untuk menggunakan talian telefon alternatif untuk menghubungi hospital berkenaan menggunakan nombor talian 224-0000 di sepanjang tempoh kerja-kerja menaik taraf ini dilaksanakan. Bagi maklumat terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan atau ikuti akaun media sosial rasmi Kementerian di @MOH-Brunei atau menghubungi talian Darussalam di 123. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Bakal-bakal jemaah haji diadu-adukan menghadiri kursus ibadat haji dan umrah bagi musim haji tahun 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi. Menurut Jabatan Urusan Haji Kementerian Halih wal Agama melalui bahagian bimbingan haji dan umrah, kursus sebanyak 10 sesi itu akan diadakan di 8 buah sekolah agama dan Arab yang terpilih di seluruh negara bermula pukul 8 hingga 10.30 pagi.
Kita ikuti tarikh dan tempat kursus berkenaan seperti berikut. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Data Stream Digital Sdn Bhd DST, Progressive Sdn Bhd, Imagine Sdn Bhd dan Mac Telecommunication System Sdn Bhd MacTel akan menawarkan perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan IGCSE sesi Oktober-November 2023. Pendaftaran perkhidmatan tersebut boleh dibuat dengan menaip MOE jarak REG, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor kad pengenalan calon dan hantar ke 8885555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan Progressive dan 39966 bagi pelanggan Imagine. Perkhidmatan ini bermula hari ini 24 Januari 2024. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan. Pelanggan akan dikenakan bayaran RM3 bagi setiap keputusan SMS yang diterima.